Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita dapat menyambung kuliah Nazariyah al-Hukum, tajuk sambungan bagi tajuk Awarid al-Ahliyah as-Samawiyah, iaitu halangan-halangan terhadap keahlian ataupun kelayakan seorang mukallaf as-Samawiyah yang dinisbahkan kepada langit. Sebab dia datang, halangan-halangan ini datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada kaitan dengan usaha ataupun pilihan manusia. Baik, kita sambung pada awarid yang keempat, iaitu an-naum wal ighma'u. Jadi an-naum wal ighma' ini digabungkan sekali kerana kesan ataupun apa perkara yang berlaku lah sekiranya wujud awarid ini adalah hampir sama di antara an-naum dan juga al-ighma', tidur dan juga pitam. An-naumu huwa 'aridun tabi'iyyun yaf'aluhu al-insan bil ikhtiyarin minhu. Naum adalah sifat tabi'i, sifat semula jadi yang dilakukan oleh manusia tanpa pilihan daripadanya. Jadi ini perbuatan semula jadilah bagi seorang manusia untuk tidur, tapi tidur itu berlaku tanpa pilihan, bila ikhtiarin. Maksud dia tidak sedarlah bila mana dia tidur tu. Sukarlah bagi manusia itu untuk mengetahui saat bila mana dia dapat melelapkan mata dan untuk berehat dengan tidur. Sebab tu dia kata dia masuk dalam kategori perkara yang tiada usaha ataupun ikhtiar manusia. Wa huwa 'aridun yamna'u fahmal khitabi fa huwa la yuzilul aqla wa la yu'tiluhu. Dan tidur merupakan satu sifat yang menegah kefahaman terhadap khitab syarak. Jadi bila seseorang itu berada dalam keadaan tidur, maka dia tidak mampu untuk memahami apa khitab syarak, apa arahan-arahan Allah, apa larangan-larangan Allah terhadap dirinya. Jadi kerana itulah dia tidak bolehlah dipanggil sebagai mukallaf pada ketika itu. Maksud tidak sah rukun syarat-syarat bagi mahkum alaih ni tidak sempurna bagi dirinya, sebab dia tidak boleh, tidak ada kemampuan untuk memahami khitab syarak. Fahuwa la yuzilul aqla wa la yu'tiluhu. Tetapi tidur ini tidak menghilangkan akal. Ketika orang tu tidur, akalnya masih wujud dan tidak merosakkan akal tersebut. Cuma dia tak mampu memahami khitab syarak ketika dia berada dalam keadaan tidur. Wal ighma' dan pitam pula hiya maradun yud'iful qawiyya wa la yuzilul aqla. Dia adalah satu penyakit. Kalau naum tu sifat semula jadi, pitam adalah penyakit yang melemahkan orang yang kuat tetapi tidak menghilangkan akalnya. Dia merupakan orang yang sihat, kuat tubuh badan, tetapi kalau dia ditimpa pitam, dikenakan penyakit pitam ini, dia terus menjadi lemah. Lemah tubuh badan dia, pengsan teruskan. Fahuwa 'aridun yamna'u fahmal khitab fawqa man innau millahu. Dia adalah merupakan satu sifat yang menegah kefahaman khitab syarak juga, melebihi tegahan tidur bagi khitab syarak. Kalau tidur pun telah menghalang dia untuk memahami khitab syarak, ighma' dia lebih tinggi lagi, sebab dia merupakan satu penyakit. Fan-naumu wal ighma'u yunafiyani ahliyatal ada wa yujibu ta'khira khitabil ada. Tidur dan juga pitam ini menafikan ahliyah adab. Jadi ahliyah adab dia tak wujud. Ahliyah adab dia tak wujud ketika seseorang itu tidur dan ketika seseorang itu pitam. Dan mewajibkan takhir khitabal adab. Cuma dia mewajibkan untuk kita melewatkan pelaksanaan khitab syarak. Jadi kalau khitab syarak diwajibkan sembahyang zuhur
diwajibkan pada pukul 1 ke 1:30 tu kita diwajibkan sembahyang Zuhur, tapi ketika 1:30 itu kita tidur. Dan kita tidur sampailah habis waktu Zuhur tu, waktu Asar baru sedar. Jadi ketika kita berada dalam keadaan tidur itu, tuntutan untuk kita melaksanakan khitab syarak, untuk melaksanakan fardu Zuhur itu telah hilang. Kita tidak ada ahli adab. Cuma setelah bangun daripada tidur, kita kena qada baliklah kewajipan tersebut. Dia hanya memberi ruang kepada kita untuk melewatkan takhir khitabul adab, tidaklah menghilangkan langsung kewajipan sembahyang tersebut. Ini perbezaan antara pitam tidur ni dengan yang warid yang pertama, iaitu gila. Warid yang pertama, gila, dia tidak ada kewajipan sama sekali. Ketika dia berada dalam keadaan gila, tidak ada kewajipan. Dan kalaulah ditakdirkan dia sihat, dia siuman semula, tidak ada kewajipan untuk dia qada. Tapi tidur dan pitam ini masih lagi ada kewajipan untuk dia qada semula. فَمَدَامَ الْإِنسَانُ نَائِمًا أَوْ مُغْمًا عَلَيْهِ فَلَيْسَتْ لَهُ أَهْلِيَّةُ أَدَاءٍ لِأَنَّهَا تَقُومُ عَلَى التَّمْيِيزِ بِالْعَقْلِ وَلَا تَمْيِيزَ لِلْإِنسَانِ فِي حَالَةِ نَوْمِهِ أَوْ إِغْمَائِهِ. Ketika mana manusia itu berada dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan pitam, maka dia tidak mempunyai ahliyah adab. Kerana ahliyah adab diasaskan atas tamyiz bil aqli. Asas bagi ahli adab adalah mumayyiz. Dia boleh membezakan dengan menggunakan akalnya. Wala tamyiza, dan tidak ada sifat tamyiz, sifat mumayyiz ini bagi manusia ketika dia berada dalam keadaan tidur ataupun pitam. Walakin la yasqutu anhu wujubul ibadah lihtimalil ada'i bil intibahi wal ifaqati awil qada'i ba'da al-intibahi wal ifaqah. Tetapi tidak gugur kewajipan ibadat kerana ada kemungkinan untuk, masih terdapat kemungkinan untuk dia melaksanakan kewajipan tersebut. Bil intibah, bila dia sedar bertidur. Kalau dia tidur tadi pukul 1 tadi kan, sampai 1:30 pun tak bangun lagi. Pukul 2 tak bangun lagi. Tapi pukul 3 petang dia bangun. Jadi ada kemungkinan untuk dia mampu melaksanakan khitab syarak untuk menunaikan fardu zuhur pada hari itu. Jadi sebab itulah kewajipan ibadat tidak gugur bagi orang yang tidur dan juga pitam ini. Cuma pada keadaan dia tidur, pada keadaan dia pitam, ketika itu ahli adab dia tidak wujud. Bil intibahi wal ifaqah, dan juga ketika dia telah sedar daripada pitamnya. Awil qada, ataupun dia boleh qada, ganti semula setelah dia sedar dan juga setelah dia bangun daripada tidur dan juga setelah dia sedar daripada pitamnya. Jadi kalau masih ada waktu, dia boleh tunaikan secara adab. Tapi kalau dia waktu ibadat tersebut telah habis, maka dia boleh juga menunaikan secara qada, menunaikan kewajipan-kewajipan tersebut secara qada. Fahadhihi hiya binisbati li huquqillah. Ini adalah bagi hak-hak Allah. Amma binisbati li huquqil ibad fala yasqutu bin naumi wal ighma. Ini sama juga kan. Adapun dari sudut hak-hak hamba, hak-hak hamba, fala yasqutu bin naumi wal ighma, tidak gugur dengan sebab tidur dan juga dengan sebab pitam. Okey. Fa idzan qalaba an-naimu ala ghairihi famata. Sekiranya terjatuh orang yang tidur atas orang lain, famata, lalu mati orang lain tersebut. Orang tu tidur, kemudian dia tergolek, terjatuh atas orang lain sehingga orang lain tersebut meninggal dunia. Fa innahu yakunu mu'akhazatal mukhti' wa tajibu ad-diyah. Sesungguhnya dia dikira sebagai bersalah, sebagai kesalahan orang yang sama seperti kesalahan orang yang membunuh secara tidak sengaja.
Wa tajibu ad-diyah, maka dia perlu membayar diat. Okay? Jadi dari sudut hak hamba tidak ada kelonggaran yang diberikan. Sama saja macam orang yang sedar, orang yang siuman, tetapi dia membunuh orang lain secara tidak sengaja. Begitu juga bagi orang yang tidur ini, dan juga orang yang pitam. Wa iza atlafa malal ghairi wa huwa mughman alaihi wajib ad-dhamanu ma atlafa. Sekiranya dia merosakkan harta orang lain sedangkan dia berada dalam keadaan pitam, wajib juga dia mengganti rugi apa yang dia telah binasakan. Jadi ini kalau orang gila pun rosakkan harta kena bayar ganti rugi, lebih-lebih lagi lah pitam ni lebih rendah daripada gila. Jadi dia pun kena bayar ganti rugi. Tapi cuma lain sikit daripada orang gila ialah juga dianggap salah. Boleh dianggap salah bagi kesalahan-kesalahan yang lain ataupun jenayah-jenayah yang lain. Seperti contoh membunuh tadi tu. Membunuh secara tidak sengaja. Orang gila dia tidak ada sebarang kesalahan jenayah. Dia hanya berkaitan dengan masalah al-mal, harta semata-mata. Tapi orang yang pitam dan juga orang yang tidur ini, kalau dia melakukan kesalahan yang berkaitan dengan hak-hak hamba, dia tetap perlu membayar ataupun dia dikenakan hukuman sama seperti orang yang siuman atau orang yang sedar daripada tidur. Awarid ahliyah as-samawiyah yang kelima, al-marad. Itu sakit. Al-muradu bil maradi huna ghairu al-jununi wal ighma. Sakit yang dimaksudkan di sini adalah selain daripada gila dan selain daripada pitam. Gila ada hukum dia tersendiri, ighma pun ada hukum yang dia tersendiri. Penyakit-penyakit lain selain daripada dua ini, dia duduk di bawah marad lah, bawah penyakit-penyakit yang lain. Dan marad ni juga ada hukum dia yang tersendiri dalam masalah ahliyah ini. Baik, wa huwa la yunafi ahliyatain. Bezalah, sebab marad ini tidak menafikan ahliyah wujub dan tidak menafikan ahliyah adab. Li'annahu laysa fil maradi khalalun fi zimmati wal aqli. Sebab marad ini tidak mengganggu ataupun tidak terdapat kecacatan pada zimmah seseorang, pada diri seseorang dan juga pada akal seseorang. Illa anna lahu ta'thiran fi ba'dil ahkam, cuma marad ini akan memberi kesan. Dia tidak menghilangkan ahli wujub dan ahli adab, tetapi dia memberi kesan. Dia memberi kesan terhadap sebahagian daripada hukum-hukum ni. Mithlu anna syari'a qayyada ba'd at-tasarrufat al-maliyah as-sadirah min al-marid marad al-mauti al-muta'alliqati bi huquqil warisin wa huquqid da'inin hifadhan alaihim. Bahawasanya syarak menghadkan sebahagian urusan-urusan harta yang terbit daripada orang yang sakit. Jadi orang yang sakit ini kemampuan dia untuk menguruskan harta adalah terhad, tidaklah bebas macam orang yang sihat yang lain. Tetapi sakit yang sampai pada tahap maradul mauti, sakit yang boleh dikatakan sebagai sakit yang tenat, sakit yang nazak, yang boleh membawa kepada kematian. Al-muta'alliqah bi huquqil warisin, harta-harta yang berkait dengan hak pewaris. Harta-harta ini pewaris akan dapat, pewaris yang akan dapat harta tersebut. Jadi kerana itulah orang yang sakit ni tak boleh dah nak ganggu harta-harta yang telah menjadi hak waris, yang bakal menjadi hak waris. Sebab dia memang dah nazak dan dia akan meninggal dunia, dan bila dia meninggal dunia, harta tersebut akan dipindahkan kepada waris. Wa huquqid da'inin, dan hak-hak orang yang berhutang. Kalau dia masih lagi ada hutang dengan orang yang lain, maka ketika itu harta yang menjadi hak milik bagi pemiutang ini tidak lagi boleh digunakan oleh orang yang sakit ini.
hifadhan alaihim, kerana nak memelihara hak pewaris dan juga hak pemiutang. Okay. Jadi selain daripada hak pewaris, sebenarnya pemilik harta ini masih lagi memiliki 1/3 daripada hartanya ketika mana dia sakit tenat atau sakit yang nazak dah ni. 2/3 lagi adalah hak milik pewaris. Tapi 1/3 ni pun, kalau 1/3 ni adalah tak cukup untuk bayar hutang, sebab hak pemiutang ni adalah keseluruhan daripada harta. Kalau semua harta dia itu mencukupi untuk bayar hutang, maka semua tu akan jadi milik dain lah, menjadi milik pemiutang ini. Dan orang yang sakit ni tidak boleh menguruskan apa-apa harta, supaya nak menjaga hak-hak mereka ini. Jadi dia tidak boleh nak sedekahkan harta dengan tujuan supaya pewaris dia tak dapat harta, dan dia juga tak boleh juga nak menghabiskan hartanya kepada anak yatim sebagai contoh dengan tujuan supaya pemiutang ini tak dapat duit yang dia telah bagi hutang tu. Ini tujuan syarak, mengapa syarak menghadkan urusan bagi orang yang sakit tenat ini. Wa amma al-marad ghairu maradil mauti fa innahu syuri'at lil marid ar-rukhas liyashula lahum al-qiyam bil wajibat allati kullifat alaihim kal iftari wat tayammumi wal mashi 'ala al-jabirati wa ghairi zalik. Adapun sakit yang tak sampai tahap mati, yang membawa kepada kematian, jadi dia tak adalah kaitan dengan masalah tak boleh urus harta tu, tetapi disyariatkan bagi orang yang sakit ini rukhsah. Banyak rukhsah yang Allah Ta'ala berikan bagi orang-orang yang sakit, bagi memudahkan mereka untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan syarak yang ditaklifkan ke atas mereka, seperti berbuka puasa. Orang sakit boleh buka puasa. Wa tayammum, orang sakit boleh bertayamum. Wa mashil 'alal jabirah, dan orang yang sakit ini boleh sapu atas balutan luka itu ketika berwuduk. Wa ghairi zalik, dan banyak lagi lah contoh-contoh rukhsah yang diberikan kepada orang sakit ini. Jadi ini adalah contoh bahawasanya marad ini memberi kesan kepada sebahagian hukum syarak, berbeza dengan orang yang tidak sakit, orang yang sihat. Awarid samawiyah yang keenam, al-maut, itu kematian. Akhiru al-awarid as-samawiyah wa bihi yakunul insan ajizan taman. Okay. Kematian ini adalah akhir sekali daripada awarid samawiyah. Kalau ikut turutan lah. Dan yang terakhir yang kita akan bincangkan dalam kuliah ini pun adalah maut lah. Wa bihi yakunul insanu ajizan taman. Manusia pada ketika itu telah menjadi lemah yang paling sempurna. Wa yatarattab alaihi aidamu ahliyatil adai. Kesan daripada kematian ini adalah hilangnya ahli adab. Fatasqutu anhu jami'ut takalif, gugurlah daripada segala pentaklifan. Perintah supaya dia sembahyang, puasa, perintah dia untuk melakukan perintah ataupun larangan Allah Ta'ala, semuanya telah gugur pada ketika dia telah mati ini. Walakin hadzal 'aridu fihi tafsilu 'ala nahwi tali, cuma sifat kematian ini ada sedikit perincian atas sebagaimana berikut. Kita nak perincikan sikitlah. Fal ahkamu naw'ani, hukum-hukum syarak itu ada dua bahagian. Ahkamud dunya wa ahkamul akhirah, hukum di dunia ini dan juga hukum di hari akhirat nanti. Jadi hukum syarak pun sebenarnya ada hukum yang berkait dengan hal-hal dunia dan ada juga hukum yang berkait dengan hal-hal akhirat. Amma ahkamul akhirah, adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan hari akhirat, fa innal mayyita yu'tabaru kal ahya. Mayat, si mati ini dianggap sama seperti orang yang masih hidup, bin nisbati laha, kalau kita nisbahkan kepada hukum-hukum akhirat. Hukum yang bersangkut paut dengan hal-hal akhirat, maksudnya dia tak selesai di dunia lagi. Seorang itu sembahyang, seorang itu sembahyang dan dia berhak mendapat pahala dia tak dapat lagi, pahala dia akan dapat di hari akhirat. Maka hukum-hukum ini akan berterusan,
tetap lagi berterusan. Seorang melakukan dosa dan dia akan mendapat azab seksa di hari akhirat, masih lagi berterusan. Fayajibu lahu aw alaihi minal huquq al-maliyah wal mazalim. Maka wajiblah baginya lahu, lam tu lil manfaah, wajiblah apa saja perkara yang berhak yang dia dapat manfaat, au alaihi, ataupun yang memberi mudarat ke atasnya. Maksudnya dia perlu membayar ganti rugi ke, dia perlu membayar denda ke. Okey, perkara ini juga masih lagi diwajibkan terhadapnya minal huquqil maliyati wal mazalim, daripada hak-hak harta dan juga kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Kalau dia melakukan kezaliman ataupun dia merosakkan harta orang lain dan dia tak bayar ganti rugi di dunia, tuntutan untuk membayar ganti rugi ini masih lagi berlaku di hari akhirat nanti. Ataupun orang yang mencuri barang dia dan tak pulangkan lagi barang dia, dan dia berhak untuk mendapat barang ni, tapi dia tak dapat barang tu semasa di dunia, jadi perkara yang hak dia ini boleh dia tuntut di hari akhirat nanti. Itu maksud fayajibu lahu, benda yang dia boleh dapat, au alaihi, benda yang dia kena bayar, benda yang dia kena tunaikan walaupun di hari akhirat nanti. Wa yastahiqu ath-thawabu wal 'iqabu bima fa'alahu fid dunya min at-ta'atil ma'asi. Begitu jugalah berhak dia mendapat pahala dan juga seksa dengan apa yang dia lakukan di dunia daripada ketaatan dan juga kemaksiatan. Dia buat baik, sepatutnya dapat pahala. Dia buat jahat dan dia berhak mendapat dosa. Tapi dosa dan pahala ini tidak diperoleh di dunia. Jadi perkara ini akan diberikan ganjaran atau pembalasan ini akan diberikan di hari akhirat nanti. Wadzalika li'anna al-qabra lil mayyiti kal mahdi litifli, kerana kubur bagi orang yang mati ini seperti mana buaian bagi kanak-kanak. Min haitsu innahu wudi'a lil khuruj, dari sudut kubur ini dan juga buaian ini dia tempat untuk seseorang itu keluar daripadanya. Dia tak akan duduk di kubur tu selama-lamanya. Seperti mana budak-budak tidak akan duduk dalam buaian selama-lamanya. Dia akan keluar dan dia akan boleh berjalan, akan menjadi dewasa nanti. Begitu juga orang yang mati ini, dia akan duduk di kubur sementara waktu. Setelah kiamat nanti dia akan bangun daripada kubur dan akan mendapat balasan dan juga siksaan daripada Allah di hari akhirat nanti. Amma ahkamud dunya fahiya arba'atu anwa'. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan hal-hal dunia, maksudnya perkara itu perlu diselesaikan di dunia lagi. Fahiya arba'atu anwa'in, maka hukum-hukum dunia ini juga ada 4 bahagian. Dari sudut bila mana orang itu mati, hal-hal dunia ini masih lagi boleh tuntut ataupun tidak. Tadi hal akhirat memanglah boleh tuntut. Dia hutang ke, dia tak bayar ganti rugi ke, ada perkara-perkara yang dosa dan pahala ke, itu semua akan dapat dituntut di hari akhirat. Tapi hukum dunia macam mana? Adakah dia boleh tuntut seorang itu telah berhutang, dia berhutang dengan si mati, lepas tu si mati dah mati, orang yang berhutang ni boleh ambil tak daripada si mati ni? Dia nak tuntut ke akhirat memang confirm boleh, tapi di dunia adakah dia boleh tuntut daripada si mati yang telah mati ni, yang ada awarid yang terakhir ini? Ini yang kita nak bincangkan. Pertama, ma huwa min babit taklif, hukum-hukum yang berkaitan dengan pentaklifan. Yaskutu bil mauti illa bihaqqil ismi, gugur dengan sebab kematian melainkan hak untuk mendapat dosa. Okay? Jadi bila dia di dunia ni dia tak sempat menunaikan kewajipan-kewajipan, dia ada kewajipan sembahyang Zuhur, dia tak sempat tunaikan, dia meninggal dunia, gugurlah, tidak ada dah kewajipan untuk dia sembahyang Zuhur, sebab dia dah mati, dia dah tubuh badan dia tak boleh bergerak dah. Ini macam mana sembahyang Zuhur? Tak boleh dah. Jadi tidak ada tuntutan untuk dia sembahyang Zuhur, tetapi dia akan mendapat dosa lah dekat hari akhirat nanti. Fayabtulu wujubu ada'is salati waz zakati wasairil qurubat, batallah kewajipan untuk menunaikan solat,
ataupun kena bayar zakat. Maksudnya dah masuk Ramadan, dah wajib bayar zakat fitrah. Bukan, zakat fitrah dia wajib waktu hari raya. Ataupun zakat harta, dah cukup nisab, dah cukup haul dan nisab, kena bayar zakat, tak sempat dia bayar, dia dah meninggal dunia. Jadi tak ada kewajipan dah untuk dia bayar zakat. Tak dituntut lah untuk bayar zakat. Wasaidil qurubat, dan juga segala ibadah-ibadah yang lain. Li'anna al-ghadda minha al-ada', kerana tujuan pentaklifan ini adalah melaksanakan. Liyahsul al-ibtila', supaya hasil rasa manusia itu dia diuji. Dia diuji di atas dunia. Orang beriman ni akan diuji atas dunia. Diuji dengan macam-macam pentaklifan lah. Dia kena sembahyang, dia kena puasa, dia kena bayar zakat kan. Nak menguji keimanan dia. Wa huwa qad zala bil mauti, pelaksanaan ada ini telah hilang dengan sebab kematian. Nak tunaikan macam mana, nak rasa kita ni diuji dengan keimanan kita macam mana bila kita telah meninggal dunia. Jadi tidak ada sebarang tuntutan untuk sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, tidak ada sebarang tuntutan. Cuma haji itu bolehlah dibuat badal haji oleh kaum keluarga dia yang lain kan. Itu ada juga syarat-syarat tertentu. Tapi secara umum dia kalau haji itu pun dia dilaksanakan oleh orang lain, bukanlah individu yang mati itu. Sebab orang mati tidak ada kemampuan dah untuk melaksanakan ibadat-ibadat. Jadi selagi mana ada nyawa, ada kemampuan kita, ada kehidupan kita ni, hendaklah kita tunaikanlah sebaik mungkin kewajipan-kewajipan yang ditaklifkan kepada kita. Yang kedua, masyuri'a minal ahkam li hajati ghairil mayyit, sesuatu yang disyariatkan daripada hukum-hukum syarak bagi keperluan selain daripada si mati. Hukum-hukum bagi keperluan selain daripada si mati. Fa in kana haqqan muta'alliqan bil aini, sekiranya hukum tersebut adalah hak yang bersangkut paut dengan ain, dengan sesuatu barang. Barang ni diperlukan oleh, bukan si mati, maksud diperlukan oleh orang lain. Orang lain nak barang ni. Si mati tu simpan barang ke, dan barang tu masih ada, dan orang yang menyimpan tu nak tuntut lah, walaupun orang tu dah mati, dia minta lah daripada pewarisnya. Kama fil marhun, seperti pada barang yang digadai. Dia gadaikan kepada si mati ini. Wal ma'jur, barang yang disewa. Wal wada'i, dan barang yang disimpan. Ini barang-barang simpanan, barang sewaan, barang gadaian ini yang berada pada simpanan si mati. Fa innahu yabqa bi babqa'i tilkal aini, maka kekallah hak ini dengan sebab kekalnya barang tersebut. Jadi orang yang menyimpan, orang yang menggadaikan barang ini berhak untuk tuntut baliklah barang tersebut, sebab orang yang menyimpan, orang yang menerima gadaian ini telah meninggal dunia. Jadi dia boleh tuntut barang itu di dunia lagi. Itulah kalau macam barang tu hilang, dia mungkin boleh tuntut dekat akhirat. Tapi kalau barang tu masih ada, dia juga berhak untuk tuntut di dunia ini. Ya annaha laysat muta'alliqatan bi fi'lil mayyit, kerana barang ain tersebut tidak bersangkut paut dengan perbuatan si mati. Kalau si mati, walaupun si mati dah mati, orang tersebut telah meninggal dunia, tetapi orang yang masih hidup ni boleh ambil lah barang tu, sebab dia tahu barang tersebut ada pada simpanan si mati, dan dia jumpa barang tu, ain tu ada. Bil ain ni maksud barang tu masih wujud dan berada pada simpanan si mati, dan dia tahulah kat mana barang tu simpan, sebab memang nampak barang tu ada. Amma in kana al-haqqu dainan, adapun sekiranya hak tersebut, hak orang lain tu, hak orang lain yang berada pada tangan si mati itu adalah berbentuk hutang. Bentuk hutang maksudnya sama ada dia berhutang orang lain, ataupun dia ambil barang tu, dan dia gunakan barang tu sehingga barang tu telah tidak ada dalam simpanan dia. Dia mula dia simpan barang tu, kemudian dia kata saya nak gunalah barang ni. Bila dia guna barang tu, maksudnya dia berhutang lah barang tersebut. Sama ada dia berhutang duit ataupun dia berhutang barang. Sebab kalau kita menyimpan barang orang lain, kita tak boleh guna barang tu sebab kita amanah kan. Tapi kalau kita dah guna,
Jadi barang tersebut dah jadi hutang. Kita tak boleh pulangkan barang yang kita telah guna tu, tapi kita kena gantikan dengan satu benda yang lain yang sama dengan barang yang kita simpan tadi tu. Tak apalah. Yang penting barang itu telah menjadi dain. Dain ni lawan pada ain. Ain benda tu masih wujud depan mata. Dain dah benda tu dah tak wujud dah. Benda tu dah hancur. Benda tu kita perlu ganti dengan satu benda yang lain. Fa innahu yabqa idza taraka malan. Hak tersebut masih lagi kekal kalau si mati ini meninggalkan harta. Jadi kalau harta ada, bayarlah hutang dia balik. Kalau dia berhutang RM1,000, gunakan harta tu untuk bayar kepada orang yang bagi hutang kepadanya. Au kafilan biddain, ataupun ada penjamin bagi hutang tersebut qabla al-mauti. Ada penjamin, maka walaupun si mati tak ada duit, penjamin tu yang akan bayar hutang. Fa illam yakun ladaihi malun aw kafilun fala yumkin an yutalaba hadhihi al-huquq fi dunya. Tapi kalau si mati itu tidak ada harta dan tidak ada penjamin, maka tak mungkinlah untuk dia nak tuntut hak ni di dunia. Dia berhutang RM1,000 tapi dia tak ada harta sama sekali dah. Dia selai sepinggang, tidak ada harta dah. Jadi orang yang beri hutang tu terpaksa dia tahu lah, dia tak boleh tuntut kat di dunia. Walakin yutalabu biha fil akhirah. Tetapi orang ini boleh dituntut dengan hak-hak tersebut di hari akhirat nanti. Secara ijma' para ulama. Memanglah dia akan dituntut supaya dia bayar nanti di hari akhirat nanti. Bayarlah dengan apa pahala yang ada pada dirinya untuk menebus hutang yang tidak dibayar ketika itu. Wa yu'ayyidu dhalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi janazatin minal ansar. Nabi dibawa datang dengan satu jenazah daripada kalangan Ansar. Faqala li ashabih, lalu sabda Nabi kepada sahabatnya, hal ala sahibikum dainun, adakah sahabat kamu ni ada hutang? Faqalu na'am. Sahabat kata, ya, sahabat yang meninggal dunia ni ada hutang. Dirhaman ya au dinar, 2 dirham ke, ataupun satu riwayat kata 2 dinar. Famtana anis solah, Nabi tak mahu sembahyang ke atas orang yang berhutang ini. Kalau Qatadah, huma alayya, kedua-dua dinar atau dirham ini atas akulah yang berkewajipan untuk bayar untuk dia. Ya Rasulullah, fasalla alaihi, barulah Nabi mendirikan solat terhadapnya. Jadi ini menunjukkan orang yang telah meninggal dunia ini, walaupun dia berhutang 2 dinar ke 2 dirham ke, tetap masih lagi boleh dituntut di hari akhirat nanti. Sebab walaupun di dunia dia dah tak ada duit, tak boleh nak bayar hutang kan, tapi di hari akhirat dia boleh dituntut. Jadi kalau nak bayar ke akhirat dengan bayar dengan pahala, tak boleh banding lah. Rugilah, serugi-ruginya bagi orang tersebut. Nak banding, nak bayar dengan duit di dunia ini, walaupun 2,000 ke 200,000 ke 2 juta ke, tak boleh banding dengan nilai pahala yang kita terpaksa bayar di hari akhirat nanti. Sebab tu Nabi tak mahu enggan solat terhadap sahabat Nabi ni pada peringkat awal. Menunjukkan pentingnya, beratnya masalah hutang yang tidak dibayar di dunia ini. Baik. Okay. Hukum-hukum bagi si mati ni untuk di dunia kan. Yang ketiga adalah ma wajaba alaihi li hajatil ghairi masyru'an alaihi. Sesuatu yang diwajibkan kehadap si mati kerana keperluan orang lain juga, tetapi yang disyariatkan ataupun yang diwajibkan ke atasnya. Memang perkara itu wajib dia laksanakan ketika dia masih hidup. Tapi bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Untuk orang lain. Kerana faqatil maharim, seperti memberi nafkah kepada mahram-mahramnya, kaum kerabatnya. Dia ada kewajipan untuk memberi nafkah kepada anak-anak. Memberi nafkah kepada kedua ibu bapa je. Memberi nafkah kepada adik-beradik saudara mara dia yang tidak ada nafkah, yang tidak ada sumber pendapatan, maka kewajipan itu sebenarnya berpindah kepada dia. Jadi ketika itu dia wajib memberi nafkah ketika dia masih hidup lah. Jadi nanti meninggal dunia macam mana? Nanti kita tengok. Waz zakati, itu kewajipan ke
atas dia juga untuk bayar zakat, tujuan dia untuk bagi manfaat kepada fakir miskin kan, wasadaqatul fitri dan zakat fitrah. Fa innahu yabtulu bil mauti lah. Ini juga terbatal dengan sebab kematian. Bukan hajat dia, hajat orang lain. Hajat orang lain. Ini juga terbatal dengan sebab kematian. Illa ayusi bihi, melainkan kalau dia memberi wasiat. Dia beri wasiat, ambillah sebahagian pada harta aku ini, bagilah nafkah kepada mak ayah aku, sekadar mana yang cukup daripada harta pusaka akulah, yang harta pusaka aku yang 1/3 ni. Sebab dia boleh wasiat 1/3 saja kan. Daripada 1/3 ni kau bagilah nafkah kepada kedua ibu bapa aku. Setiap bulan bagilah 300, 500, 1000 ke setiap bulan untuk bagi nafkah kepada ni. Okay, kalau diwasiatkan, maksudnya wajiblah untuk berterusanlah kewajipannya untuk beri nafkah itu. Ataupun dia wasiatkan untuk sedekah kepada fakir miskin, zakat fitrah tu memanglah tak wajib dah. Tapi kalau dia wasiatkan untuk bagi kepada fakir miskin, bagi kepada asnaf, maka ada tuntutan lah, ada kewajipan lah bagi pewaris ini untuk melaksanakan kewajipan dia. Fa yasihha minas sulus, maka sahlah wasiat tersebut daripada 1/3. Okay? Jadi inilah yang dimaksud, suatu yang menjadi kewajipan ke atas dia semasa dia hidup tapi keperluan tu adalah pada orang lain. Lihajatil ghairi, bagi keperluan orang lain. Kalau yang kedua tadi bukan ada bukan diwajibkan pun, tidak diwajibkan, cuma dia sebab dia berhutang ke, sebab dia rosakkan harta orang lain ke, macam mana, kerana itulah dia kena bayar kan. Tapi ini memang disyariatkan, bagi nafkah, bagi zakat, bagi sedekah, bagi zakat fitrah memang disyariatkan. Jadi bila dia meninggal dunia, tidak adalah tuntutan ibu bapa dia ataupun anak dia tak boleh dah dapat nafkah. Tapi kalau dia nak teruskan nafkah ni, boleh dengan cara dia memberi wasiat. Yang keempat, al-masyru' haqqan lil mayyiti bina'an ala hajati. Suatu yang disyariatkan yang merupakan satu hak kepada si mati berdasarkan kepada keperluan. Memang keperluan dia, keperluan dirinya, sebab dia telah meninggal dunia. Fayabqa bimiqdar taqadi biha hajah. Maka hak ke atas si mati ini kekal sekadar yang boleh menyelesaikan keperluannya. Wahya mu'anu tajhiz wa dafni. Kos-kos ataupun perbelanjaan untuk menguruskan si mati dan juga untuk pengubumiannya. Apa pembelanjaan kalau untuk mandi mayat, nak mandikan mayat dia, nak kafankan mayat dia, nak kebumikan mayat dia, bolehlah digunakan daripada harta dia sendiri. Kalau walaupun terpaksa menghabiskan hartanya, habislah. Tak boleh dah untuk nak bagi pusaka ke, nak bagi wasiat tak cukup, tak boleh. Kena utamakan masalah pengurusan jenazah terlebih dahulu. Thumma qada'id duyun, kemudian menunaikan hutang-hutang. Itu juga hak si mati. Hak si mati juga, supaya dia tidak diazab siksa di hari akhirat nanti, perlu juga dibayar sekadar mana yang boleh menyelesaikan hutangnya, walaupun tidak ada dah harta pusaka kepada pewaris-pewarisnya. Summa tanfizil wasaya fi hududi thuluth tarikah al-baqi, kemudian dilaksanakan wasiat-wasiat pada had 1/3 daripada harta peninggalan yang masih tinggal. Setelah tolak kos pengurusan jenazah, tolak hutang-hutang dia, baki daripada dua tadi tu yang telah ditolak itu, 1/3 tu boleh digunakan untuk wasiat. Jadi ini kos pengurusan jenazah, bayar hutang dan juga bayar pelaksanaan wasiat ni adalah hak-hak si mati yang merupakan hajat, apa yang dikehendaki, apa yang diperlukan oleh si mati, dan wajiblah untuk dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat tertentulah. Uruskan si mati, bayar hutang samalah, dan juga wasiat tu sekadar 1/3, tak melebihi 1/3 daripada baki hartanya. Baik, selesai dah untuk mawarid samawiyah kita. 3 yang pertama itulah kita bincangkan dalam video yang sebelum ini, dan kali ini saya bincangkan lagi 3 mawarid samawiyah yang baki
Mudah-mudahan ada manfaat dan kefahaman bagi kita semua. Wallahu ta'ala wa a'lamu bis-shawabi.